Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najihah binti Raisal Azhan, nombor matrik 277-644. Baiklah, di dalam video ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang jenis-jenis mahkamah di dalam Malaysia. Mahkamah di negara kita mempunyai 4 jenis mahkamah, iaitu Mahkamah Atasan, Mahkamah Rendah, Mahkamah Syariah dan yang terakhir Mahkamah Khas. Kita masuk kepada Mahkamah Atasan terlebih dahulu. Mahkamah Atasan mempunyai 3 mahkamah di bawahnya, iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan mempunyai 2 elemen yang terdiri daripada hakim dan bidang kuasa. Bidang kuasa di dalam Mahkamah Persekutuan terdapat 3, iaitu asal, rayuan dan lain. Hakim yang mengadili Mahkamah Persekutuan ialah Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi, 7 orang Hakim Mahkamah Persekutuan lain dan beberapa Hakim tambahan. Bidang kuasa asal. 1. Menentukan kesahan undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau DUN. Yang kedua, menyelesaikan pertikaian antara negeri dengan negeri dan negeri dengan persekutuan. Yang ketiga, boleh mentafsir perlembagaan. Bidang kuasa rayuan. Memutuskan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Bidang kuasa lain. 1. Memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong tentang perlembagaan. Kedua, memberi pandangan dan membuat keputusan tentang sesuatu undang-undang apabila ia dirujuk. Ketiga, memutuskan atau menghancurkan kes perbicaraan yang berkaitan dengan peruntukan perlembagaan dari sebuah mahkamah ke mahkamah yang lain. Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan juga mempunyai 2 elemen, iaitu hakim dan bidang kuasa. Bidang kuasa di Mahkamah Rayuan hanyalah terdapat satu sahaja, iaitu bidang kuasa rayuan. Hakim yang mengadili Mahkamah Rayuan ialah Presiden Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Rayuan. Bidang kuasa rayuan. 1. Membicarakan semua kes rayuan sivil terhadap keputusan Mahkamah Tinggi kecuali perintah atau keputusan mahkamah yang dibuat melalui persetujuan. Kedua, untuk kes-kes yang melibatkan tuntutan melebihi RM250,000. Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi mempunyai 2 elemen yang terdiri daripada hakim dan bidang kuasa. Bidang kuasa di dalam Mahkamah Tinggi terdapat 3 juga, iaitu asal, rayuan dan lain. Hakim yang mengadili Mahkamah Tinggi ialah seorang hakim besar, Pesuruhjaya Kehakiman, Hakim Mahkamah Tinggi. Bidang kuasa asal. 1. Membicarakan apa jua kes sivil dan jenayah, menjatuhkan apa sahaja hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang. Ketiga, kuasanya terbatas kepada bidang kuasa tempatan. Bidang kuasa rayuan. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa penyediaan dan pengubahan keputusan semua mahkamah bawahan dan bidang kuasa untuk membicarakan semua rayuan daripada mahkamah bawahan sama ada kes sivil dan jenayah. Bidang kuasa lain. 1. Memberi nasihat kepada Mahkamah Rendah dalam hal perlembagaan. Kedua, boleh menyemak keputusan badan setara kehakiman seperti kemalangan kenderaan bermotor. Ketiga, pertikaian antara tuan rumah dan penyewa. Keempat, pemuflisan dan perkara berkait dengan pergulungan syarikat. Seterusnya kita pergi kepada Mahkamah Rendah. Mahkamah Rendah mempunyai 3 mahkamah di bawahnya, iaitu Mahkamah Session, yang kedua Mahkamah Magistrik dan yang terakhir Mahkamah bagi Kanak-kanak. Kita masuk kepada Mahkamah Session. Mahkamah Session mempunyai 2 elemen yang terdiri daripada keanggotaan dan bidang kuasa.
Bidang kuasa di dalam mahkamah session ada dua, iaitu sivil dan jenayah. Keanggotaan Hakim Mahkamah Session yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan syur hakim besar. Bidang kuasa sivil membicarakan kes yang nilainya maksimum tidak melebihi 1 juta kecuali kes-kes yang melibatkan kemalangan kenderaan bermotor, penderitaan dan kes-kes antara tuan rumah dan penyewa. Bidang kuasa jenayah membicarakan kesalahan kecuali yang boleh dikenakan hukuman mati. Mahkamah Magistrat Mahkamah Magistrat juga mempunyai dua elemen yang terdiri daripada keanggotaan dan bidang kuasa, iaitu bidang kuasa sivil dan bidang kuasa jenayah. Keanggotaan di Mahkamah Magistrat ialah Magistrat kelas 1 yang dilantik oleh Raja atau Sultan dengan syur hakim besar kecuali wilayah persekutuan oleh Yang di-Pertuan Agong. Bidang kuasa sivil membicarakan kes yang nilai maksimumnya perkara yang dipertikankan tidak lebih daripada RM100,000. Bidang kuasa jenayah membicarakan kesalahan yang boleh dihukum maksimum 10 tahun penjara atau denda, membicarakan kesalahan mengikut kanun kesalahan 392 dan 457. Mahkamah bagi kanak-kanak Mahkamah bagi kanak-kanak juga mempunyai dua elemen yang terdiri daripada keanggotaan dan bidang kuasa. Bidang kuasa di dalam mahkamah bagi kanak-kanak terdapat dua jenis, iaitu sivil dan jenayah. Keanggotaan di majlis bagi kanak-kanak ialah magistrat dibantu oleh dua penasihat, proceeding secara tertutup. Bidang kuasa sivil dan jenayah mempunyai kuasa untuk membicarakan semua kesalahan kecuali kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman mati. Kanak-kanak yang didapati bersalah tidak akan dipenjarakan. Jika kesalahan membawa hukuman mati, hendaklah ditahan atau dipenjarakan atas perkenan raja. Mahkamah yang ketiga di Malaysia ialah Mahkamah Syariah. Untuk pengetahuan anda semua, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa yang terhad terhadap undang-undang Islam negeri dan mempunyai bidang kuasa terhadap perkara yang melibatkan orang Islam sahaja. Dan Mahkamah Syariah juga diketuai oleh Ketua Hakim Syari'i dan ada 3 bahagian dengan bidang kuasa masing-masing: Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah. Kes sivil di Mahkamah Syariah: pertunangan, perkahwinan, rujuk, perceraian, pembubaran perkahwinan, nusyus atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan hubungan suami isteri, nafkah orang-orang, tanggungan, kesah tarafan atau penjagaan, jagaan, budak-budak, pembahagian atau tututan harta sepencarian, wasiat, pembahagian dan pewarisan harta berwasiat dan tak berwasiat. Kes jenayah di Mahkamah Syariah: ditangkap khalwat atau zina, minum minuman keras, tidak berpuasa di bulan Ramadan dan yang terakhir mengamalkan ajaran sesat. Seterusnya kita pergi kepada Mahkamah Rayuan Syariah. Tugas-tugas di Mahkamah Rayuan Syariah ialah mendengar dan memutuskan apa rayuan terhadap sebarang keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya. Seterusnya kita masuk kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Mempunyai bidang kuasa jenayah dan sivil, membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam dan boleh dihukum di bawah enaman pentadbiran agama Islam. Yang ketiga, mempunyai bidang kuasa rayuan terhadap kes-kes Mahkamah Rendah Syariah. Seterusnya kita masuk kepada Mahkamah Rendah Syariah. Tugas Mahkamah Rendah Syariah ialah membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam di bawah enaman pentadbiran agama Islam atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan terhadap rukun agama Islam. Mahkamah yang terakhir di Malaysia ialah Mahkamah Khas. Mahkamah Khas mempunyai 5 mahkamah di bawahnya, iaitu Mahkamah Tentera, Mahkamah Perusahaan, Mahkamah Bumiputera, Tribunal Tuntutan Pengguna, Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah. Kita masuk kepada Mahkamah Tentera. Pengadilan dan pelantikan di Mahkamah Tentera ialah pegawai yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Menteri Pertahanan. Bidang kuasa asal:
Apa-apa kesalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perkhidmatan Tentera, rayuan, keputusan boleh dirayu di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Perusahaan. Pengadilan dan pelantikan di Mahkamah Perusahaan ialah Presiden Mahkamah Perusahaan dan panel yang mewakili majikan dan pekerja. Bidang kuasa di Mahkamah Perusahaan mempunyai dua, iaitu asal dan rayuan. Bidang kuasa asal ialah kes-kes yang melibatkan pertikaian perusahaan yang dirujuk oleh Menteri Sumber Manusia setelah pengarah perhubungan perusahaan gagal menyelesaikannya. Dan bidang kuasa rayuan ialah keputusan boleh dirayu di Mahkamah Tinggi. Seterusnya, Mahkamah Bumiputera. Pengadilan dan pelantikan di Mahkamah Bumiputera ialah pegawai yang dilantik oleh Yang di-Pertua Negeri atas nasihat Kerajaan Negeri. Bidang kuasa di Mahkamah Bumiputera mempunyai dua, iaitu asal dan rayuan. Bidang kuasa asal ialah kesalahan yang dilakukan dari segi adat resam kaum Bumiputera di Sabah Sarawak. Bidang kuasa rayuan ialah keputusan boleh merayu di Mahkamah Rayuan Bumiputera yang dipengerusi oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Kita masuk kepada Tribunal Tuntutan Pengguna. Tribunal Tuntutan Pengguna mempunyai dua elemen, iaitu pengadilan dan pelantikan dan bidang kuasa asal. Pengadilan dan pelantikannya ialah dilantik oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Bidang kuasa asal, tuntutan pengguna di bawah Akta Perlindungan Pengguna. Mahkamah yang terakhir di Mahkamah Khas ialah Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah. Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah mempunyai dua elemen, iaitu pengadilan dan pelantikannya dan bidang kuasa asal. Pengadilan dan pelantikannya ialah dilantik oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bidang kuasa asal, tuntutan pengguna di bawah Akta Pemajuan Perumahan Kawalan dan Pelaksanaan 1996 Akta 118. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.